Kisah pengalaman seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa khabar semua para penonton channel kami, kisah pengalaman seram siri yang yang keempat, sorry. Jadi sebab sudah lebih kurang 5 hari kami tidak bersiaran. Itu yang saya tak ingat tu. Tapi tak apa, kali ini pengalaman kisah seram yang saya nak kongsikan bersama dengan anda sekalian berlaku di asrama IPTA. Cuma lokasinya di sekitar Lembah Kelang jugalah. Pengalaman ni berlaku lebih kurang dalam tidak lama sangatlah sebelum berlakunya wabak COVID-19. Lebih kurang dalam, tak silap saya, 2018 atau 2017 lah, gitulah. Antara hujung 2017 ataupun awal 2018. Kita biasa dengar dekat asrama ni macam-macam kisah. Dan mungkin tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para penonton juga pernah mengalami benda yang sama macam mana yang saya nak ceritakan ni, ataupun sama ada pengalaman itu dialami oleh anda sendiri ataupun mungkin ada pengalaman dari orang lain. Kisah dia semasa saya mengajar di IPTA tersebut. Biasalah saya ni sebagai orang yang tenaga pengajar di tempat tersebut dalam bidang agama ni, jadi biasanya kalau ada kes-kes mistik atau kes-kes yang melibatkan soal-soal gangguan makhluk halus ni, maka kita lah orang minta tolong sekadar mana yang kita mampu. Bukan sekali dua, banyak kali jugalah kisah-kisah di asrama. Cuma kali ni kisahnya ialah 7 orang student diganggu secara serentak. Histeria. Budak-budak ni bila kena histeria, biasalah budak-budak perempuan yang biasa kena histeria ni, budak lelaki jarang kena. Kalau dia kena orang lelaki ni, biasanya dia histeria dia lain sikit lah, dia macam bentuk mengamuk. Kalau orang perempuan biasa dia menangis terresak-resak, kadang-kadang bunyi mengilai-ngilai. Jadi ada di kalangan mereka yang minta nak balik rumah, ada yang di kalangan mereka yang tak kisahlah nak stay juga ke asrama tapi nak berubat. Biasa yang jaga asrama ni kita panggil fellow lah. Untuk peringkat IPTA atau IPTS sama lah, kita panggil fellow. Fellow ni pun kawan saya juga. Dia minta tolong. Dia kata, tolonglah Ustaz. Dia pelajar ni, 7 orang ni dia kena macam histeria. Bila budak-budak ni kena ganggu ni, saya bertanya terlebih dahulu, macam mana kamu boleh kena ganggu ni? Dia kata, waktu senja kami nampak sosok tubuh makcik cleaner. Makcik cleaner ni dia biasanya dia datang untuk bekerja. Kalau tak silap saya dia datang dalam pukul 6, pukul 7 gitulah. Biasa 6 atau pukul 7 gitu. Tapi yang penting sekali, dia akan balik pukul 6. Sebelum pukul 6 dah balik lah, gitulah. Sekarang ni waktu dekat nak maghrib, jam 7 petang, mereka nampak ada seorang makcik cleaner. Makcik cleaner ni terbongkok-bongkok sambil dia buat backpack. Belakang dia punya beg galas. Dekat kawasan tong-tong sampah lah. Jadi budak-budak ni nak naik tangga asrama 7 orang tu senja tu. Mereka nampak ada kelibat makcik cleaner yang sedang terbongkok-bongkok kat tong sampah.
Makcik tu nampak budak-budak ni naik tangga, toleh lah ke arah budak-budak tu. Dia senyum, budak-budak ni pun senyum sekali. Salah seorang mereka terkejut nampak. Yang ni saya tanya ni, kau nampak apa? Dia kata, makcik cleaner tu tak ada kaki. Bila tak ada kaki, seorang terkejut, yang lain tengok. Bila kawan dia terkejut, tengok benda apa tengok, pun mengalami benda yang sama lah. Mana tak ada kaki. Habis semua lari tentang pukang, menjerit. Soalnya sekarang ni, makcik cleaner ni wujud ke tak wujud? Sebab makcik cleaner ni pukul 6 dah balik dah. Pukul 7 mana ada cik cleaner lagi. Jadi atas sebab itulah mereka semua jadi histeria. Histeria ni macam saya cerita dalam siri lepas, dia satu gangguan apabila mangsa dia nampak makhluk-makhluk yang pelik-pelik ni lah. Bila makhluk halus ni menjelma. So dalam Islam sendiri pun ada menyebut bahawasanya makhluk halus ni dia boleh menjelma dalam berbagai-bagai rupa. Dalam berbagai-bagai rupa. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada rupa macam ular, ada kala rupa dia macam anjing warna hitam, ada kalanya rupa binatang buas, ada kalanya rupa macam manusia macam kita juga. Sebab tu petua orang tertua dia kata, kalau kita nak kenal makhluk tu adalah benar-benar manusia atau bukan, atau jelmaan, kita boleh tengok dekat sini ni. Dia punya mulut ni, atas bibir, bahagian atas tak ada lekuk. Kita kan cuma ada lekuk kan. Jadi makhluk macam ni tak ada lekuk. Tapi biasa kalau orang dah kena kita panggil sampuk atau terserempak dengan makhluk macam ni, dia tak nampak dah, tak perasan dah. Tapi kalau jenis orang-orang yang berhati, dia perasan, dia tengok tu. Dia tengok, dia pastikan benda ni, makhluk ni mesti ada dia punya kata rupa yang disebutkan tadi. Baik. Kejadian lepas tu lah yang saya datang berkali-kali ke asrama tersebut, dan rumah saya dengan asrama tu alhamdulillah lah tak berjauh. Jadi bolehlah saya bantu pelajar tersebut, samping saya menerima tawaran sahabat saya yang di fellow di asrama tersebut. Jadi jenuhlah kami berubat sekadar mana yang mampulah. Kumpul ramai-ramai, baca. Dan benda ni tidak berlaku hanya pada satu malam saja, mereka ketakutan bermalam-malam. Dan hari ni saya di samping nak cerita pengalaman kisah seram ni, satu tips yang anda boleh lakukan kalau sekiranya berlaku perkara gangguan seperti ini. Kalau ada pen kertas tu bolehlah standby tulis. Kejadian ini bila berlaku saja, saya sarankan kepada pihak fellow supaya kumpulkan semua para pelajar malam tu. Lepas isyak. Dan biasalah asrama ni pasal bilangan dia ramai. Pelajar dia ramai kan. Mungkin dalam sekitar 500-600 tu, mungkin 800, mungkin 900, mungkin 1000. Dan saya nak yang membaca ayat kursi ni seramai 313 orang. 313 orang. Jadi 313 orang ni mereka berkumpul lah membaca ayat kursi. Satu orang baca sekali. Tapi syaratnya ayat kursi nak baca 313 kali ni, kalau kita kongsi ramai-ramai, katakan jumlah 313 orang lah. Setiap seorang kena baca, dan siapa yang sudah selesai jangan bangun. Orang kedua baca, orang pertama dan orang lain semua kena dengar. Begitu giliran orang ketiga sama juga, sampailah habis 313. Sekiranya kalau ada orang nak bangun, saya bagi tahu dia orang syarat dia. Kalau ada orang nak bangun, buang air contohnya. Ada yang nak minum, kita kena berhenti dulu, tunggu sampai dia duduk dalam tempat kita baca ayat kursi, barulah dia boleh membacanya. Maknanya setiap orang yang membaca dan orang yang mendengar mesti hadir bersama di tempat yang kita berkumpul tadi. Tempat mana nak baca ni? Tempat kena gangguan lah, asrama tu. Masa majlis baca ayat kursi tu saya tak ada, saya ajar je. Ada fellow tu arahkan ada budak buat. Jadi mereka buat lepas isyak.
Buat lepas isyak, baca sampai habis. Alhamdulillah lega. Gangguan tu tak ada. Yang saya belajar ni pun daripada sahabat saya juga, dia ajar. Sebabnya dia pernah kena ganggu, rumah dia kena gangguan. Jadi dia kumpul kali keluarga dia lepas isyak, macam satu bulatan gitu, dia baca lah ayat kursi. Kalau katalah kita ada jumlah, contohnya 100 orang. Kalau 100 orang, maknanya seorang kena baca 3 kali. Maknanya 3 kali 100, 300 dan 13. Lagi 13 tu pasal 313 kan. 300 kongsi lah. Bagi-bagilah siapa yang nak baca. Itulah cara dia. Sampai habis, sampai selesai, ikut cara yang saya telah bagi tahu. Semasa membaca tu saya cakap tadi kan, saya tak ada. Besok tu saya tanya fellow, macam mana malam tadi buat ustazah? Dia kata, ustaz, memang sungguh-sungguh cabaran kita nak baca. Ada yang penat, mengantuk, letih, berpeluh. Kami siap bancuh air, letak air situ ustaz. Siapa-siapa nak minum tak payah bangun dah, turun minum je. Terus minum situ saja. Inilah kejadian sebelum IPTA tersebut berpindah ke tempat lain lah. Itu kira khidmat saya rasa di IPTA tersebut untuk kali terakhir bantu gangguan makhluk halus. Cerita menarik di sepanjang kisah tu sebenarnya ada lagi sebenarnya. Sebelum gangguan tu berlaku, sebenarnya ada gangguan-gangguan yang berlaku di tempat yang sama, di asrama yang sama. Ada budak yang walaupun dia hafal Quran tapi kena ganggu. Dan kita kalau berlaku kat asrama kes-kes macam ni, saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, jangan kita beranggapan terlebih dahulu tempat itu ada gangguan. Memang tidak mustahil setengah tempat itu memang ada gangguan makhluk halus. Tapi tak dinafikan juga gangguan makhluk halus ni ada pada tubuh seseorang atau diikut orang pelajar ke, pekerja ke di tempat tersebut. Jadi akhirnya dia ganggu semua orang yang ada. Kes asrama yang sama tu macam itulah kesnya. Dia memang ada gangguan daripada kampung halaman dia sendiri. Akhirnya dia datang ke situ dan dia kena ganggu dan dia mengganggu semua penyakit lain. Kita pun tak boleh salahkan pelajar tersebut sebab bukan salah dia dan bukan kehendak dia. Yang ini merupakan gangguan daripada makhluk halus yang memang tak senang tengok orang senang dan tak senang tengok orang belajar dan tak senang tengok orang apalagi belajar ilmu agama, menghafal Quran dan seumpamanya. Kejadian yang berlaku di tempat yang sama juga, pernah satu malam tu yang saya pernah cerita dulu, anak saya, teman saya lah, anak saya nombor 3, lelaki. Saya kata, jomlah kita pergi, teman ayah ajak malam ni nak pergi tengok asrama tu sebab kami sedang nak buat rawatan gangguan makhluk halus. Anak saya ikutlah. Jadi apa yang menariknya, sebelum asrama tu nak berpindah, jadi pihak pengurusan universiti telah mengarahkan satu blok bangunan ni mesti kena kosongkan. Kena kosongkan dan semua pelajar duduk di blok yang sebelah ni. Blok yang budak-budak perempuan tadi nampak makcik cleaner tak ada kaki tu lah. Jadi apa yang menariknya, blok kosong tak ada orang. Memang tak ada orang. Cumanya anak saya kata dia nampak dekat tingkap asrama tu macam ada orang. Saya kata kau biar betul. Ini kosong tak ada orang. Fellow pun cakap memang kosong. Rupanya fellow tu beritahu dia dengan suami dia dengan anak dia pun kan, suami dan anak dia lah, masa dia pergi, ya biasalah kan bila fellow perempuan ni kadang-kadang dia memang tak duduk dalam, dia duduk luar. Walaupun dia ada bilik situ, tapi pada maklumlah dia ada suami dan anak, dia balik rumah lah. Kadang-kadang minta suami hantar, tidak. Kadang-kadang suami hantar, anak ikut teman. Jadi dalam keadaan gitu dia kata suami dia pernah mengalami benda yang sama. Suami dia pernah mengalami benda yang sama. Dan anak dia pun sama juga. Dia rasa lain macam sungguh. Dia rasa macam nak muntah pun ada. Rasa macam penuh kepala pun ada. Sampai suami dia kata, mulalah, jomlah kita balik. Gitu. Kejadian seumpama gini kerap berlakulah di mana tempat kalau kita pergi. Terutama di asrama-asrama, sama ada sekolah ataupun IPTA. Jadi pesan saya kepada anda semua, kalau berlaku kes gini, amalkanlah cara yang saya ajarkan tadi, dan ayatul kursi dibacalah sebanyak 313 kali. Mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tempat
yang kena ganggu rumah kita ke, asrama anak-anak kita, insya-Allah kan akan mendapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah yang kedua tempat IPTA yang sama ni. Ini yang antara yang saya sendiri alami lah. Tadi saya cerita pelajar sendiri alami. Pada sekitar tahun 2001 atau 2022 tu, ni lagi lama. Masa tu saya baru ada anak seorang rasanya lah sekitar saya. Jadi saya maklumlah baru-baru kerja ni, kita bukan tak ada kereta, kereta ada. Kita ada motor, ada kereta. Maknanya biasa pergi naik motor, lepas tu baru mampu sikit beli kereta lah, kereta kecil je. Tapi sebab kerana rumah saya ni, saya kesian kat dia. Dia pergi kerja, kalau saya hantar, kadang-kadang kami punya kelas tak sama. Masa sekolah saya mengajar IPTA ni, jadi waktu tak sama. Saya takut-takut dia tunggu lama kat sekolah, kita nak ambil dia, kesian kat dia. Kita pun ada anak kecil seorang masa tu. Kalau lah anak kecil macam-macam kita nak urus kan. Jadi macam mana pun saya ambil satu inisiatif. Saya sendiri pergi naik motor, masa bawa kereta. Tak apa. Kita orang lelaki tak kisah, kalau hujan pun kita pakai je hujan. Pada hari tu, kejadian dia pelik sikit lah. Saya nak balik ke rumah. Lepas tu tiba-tiba hari hujan sebabkan saya tak nak balik. Saya kata biar dulu lah. Saya pun malas nak tempuh hujan tu saya hari tu kan. Jadi kelas saya petang, habis petang. Saya punya bilik pensyarah saya, bilik kelas pensyarah ada bilik-bilik dia. Dan bilik lah tingkat 3 atas. Bila petang semua orang dah balik lah. Maknanya saya seorang yang tinggal dekat bilik itu. Walaupun kami ada 2 orang, tapi seorang kawan saya memang dah balik lah. Saya duduk situ lah sambil menunggu hujan berhenti. Dan saya ni bila bilik kita kan ada aircon, kita buka aircon, tutup pintu lah, biasalah gitu. Tutup pintu, memang tutup pintu. Jadi saya tunggulah hujan reda, sambil-sambil tu duduk-duduk sajalah. Kadang-kadang tengoklah apa-apa bahan yang boleh kita baca, kita bacalah. Baca buku ke apa ke. Apa yang peliknya, saya nampak tiba-tiba ada kelibat hitam. Ya, bila kita tengok kan dekat bawah pintu tu kan ada ruang sikit kan. Saya nampak ada bayang-bayang macam orang lalu depan. Tapi tak bunyi tapak kaki. Dan tak bunyi apa langsung. Tapi nampaklah kelibat orang lalu. Maknanya macam bayang-bayang kaki orang lalu. Yang ini saya rasa lain macam ni. Dia kata, nanti saya lah. Dia kata macam mana boleh berlaku gini. Ya? Sebab semua orang tak ada dah. Kalau kawan saya nak gurau pun, saya kata dia nak gurau gitu pun buang masa je. Sebab petang ni biasa semua orang rushing nak balik. Nak pula kawan saya ni, partner saya ni, dia naik kereta. Dia tak nak jam. Tak nak jam. Bayangkan kalau dia balik daripada PJ nak pergi ke Damansara. Tuan-tuan tahu siapa yang tahu. Memang jam. Jadi tak apalah, biar sajalah. Kan dia pun balik. Saya kata takkan nak patah balik semata-mata nak gurau saya gitu. Saya beranikan diri. Saya buka pintu bilik tu. Bila buka pintu bilik, saya tengok kan dia ada balkoni panjang gitu kan, anjung panjang tu. Jadi kita boleh buka pintu tu, jenguklah. Kalau ada orang lalu, saya tak nampak kelibat orang lalu. Sebab dia lalu, dia daripada arah daripada kiri saya ni nak hala ke kanan gitu. Kalau ke kiri, daripada hala kanan ke kiri, memang tak jumpa lah pasal lepas tu tangga. Sebab kebetulan saya punya bilik ni tangga. Betul-betul ada tangga. Saya pun tengok pelik, tak ada orang. Biasanya kejadian gini kita akan rasa bulu roma meremang. Tapi takdir Allah Ta'ala, mungkin hari tu saya tak rasa apa sebab saya tak fikir benda-benda gitu. Tetapi bila sudah kejadian tu berlaku, maknanya saya dah balik rumah tu, saya terfikir pula. Masa tu saya rasa lain macam. Dan saya kini baru 2 tahun kerja sana. Saya rasa baru 2 tahun lah. 2 tahun ke setahun itu lagi lah. Jadi saya tanya pada orang lama situ. Dia kata biasalah sini macam-macam ada. Tempat lama. Tempat lama. Lepas tu kawan saya sendiri pun pernah berlaku. Saya cerita tahun 2018 tempat waktu kena gangguan tu, maknanya itu waktu terakhir lah yang saya bantu pelajar untuk kita akan panggil redakanlah gangguan makhluk halus tu. Alhamdulillah lepas baca ayat kursi 313 kali tu,
Dan kejadian seumpama tu tak berlaku dah kecuali selepas tu lah. Lepas dah tutup asrama tu, kawan saya pada singgah kadang-kadang tengah malam ni. Pak Jad pun tahu dah. Dia ni memang pernah mengajar situ, cuma dia belajar mengajar kat cawangan lain pula, tapi orang dah kenal. Dia kata dia singgah buang air kecil kat kawasan-kawasan tu pun dia kata memang dengar macam-macam suara lah. Orang mengilai lah, begitulah macam-macam. Jadi itulah di antara pengalaman yang saya alami. Okey. Dan insya-Allah pada siri yang akan datang, siri yang kelima, insya-Allah pengalaman seram di IPTA yang saya alami setelah saya berpindah ke tempat lain. Jangan lupa bertemu lagi pada siri yang akan datang, kisah pengalaman seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.